jadi, semua yang jadi, cerita sini habis ini, tak payah kena ungkit lagi. Aisyah Retno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa tak bawa crush? Sudah lama dah. Dari sejak big stage dah tukar crush dah sekarang. Itulah. Kita harap-harap macam pasangan. episod kedua bersama dengan Aisyah Retno ni, dia bawa lah crush dia kan. Kita pun Sudah nak kenal tukar. juga. Dah tukar dah. Dah tukar dah? Maksudnya crush lain ni pula. Lain pula. So yang ni tak jadi, kita pindah dengan yang pindah lain tempat, pula. pindah nomad. Senang nak move on Okay, ini kali kedua kita berpodcast bersama dengan Aisyah Retno. Walaupun dia tak sihat, dia nak datang juga jumpa kita. Harus demi Abang Budi, harus datang. Terima kasih banyak-banyak. Dan sudah tentu ramai peminat awak nak catch up lah, nak borak-borak lagi tentang kehidupan ataupun perkembangan terbaru daripada Aisyah Retno. Kita pun nak tahu selepas big stage kan, apa perkembangan terbaru. Nampaknya dia semakin semakin berkembang ya. Semakin berkembang badan. Apa yang kita nak update hari ini mungkin akan tertera dalam sejarah seni hiburan Malaysia. Sebab Aisyah Retno ni antara penyanyi yang saya kira seorang yang berbakat besar. Ciri-ciri genius mencipta lagu tu out of the box juga kan. Sampai ke sekarang ini kalau kita tengok lagu tu dah 40 juta di-streamkan. Alhamdulillah. Banyak 40 juta tau. Ya, Alhamdulillah. Kita pun tak percaya, walaupun dia tak macam Casablanca yang sekarang ini orang kata semakin menaik kan. Tapi word tu something yang magical juga boleh orang ramai dengar sampai ke I think over the sebab world. dia lagu English kan. Pasal Aisyah pun ada tengok juga Aisyah macam lawan streams macam Yuna macam tu kan. Alhamdulillah lah. InsyaAllah slow belajar. Slow juga Aisyah Retno akan mendunia. Amin. InsyaAllah. Sekarang ni duk ingat ke mendunia tu apa kan? Rupanya daripada perkataan worldwide. Yes. Tahniah untuk Aisyah Retno. Gambar dia telah terpampam ataupun telah menghiasi papan iklan gergasi digital dekat New York. Bukan senang tau. Ingat bukan tak Abang senang Budi? tau. Aisyah masa muka Aisyah terpampang tu, Aisyah terus DM Abang Budi. Abang Budi, terima kasih kerana follow journey Aisyah daripada Aisyah bukan apa-apa sampai sekarang masih lagi belajar kan. So macam Abang Budi pun terus ajak podcast dengan adanya tanda terima kasih tu kan. So happy lah boleh nampak muka sendiri. Tak pernah percaya, tak pernah sangka pun akan sampai situ. Walaupun muka sahaja kan. Badan belum pernah pergi. Belum pernah pergi New York? Belum pernah pergi lagi New York. Kat sana best. Ya? Okay, tapi dengan wife Abang Budi. tapi makanan semua mahal lah. Mahal dan kena pandai-pandai cari yang halal lah. Yelah. Apa perasaan bila gambar sendiri tu terpampam dekat iklan kan? New York tu orang lalu lalang kat situ. Times Square kan? Ya, New York Times Square di USA. Alhamdulillah bila Aisyah mendapat tahu Aisyah menjadi salah satu duta untuk kempen Spotify, nama dia Equal. Aisyah macam wah, Alhamdulillah, terima kasih kerana memilih Aisyah yang antara artis-artis Malaysia yang lain yang pernah terpampang. Aisyah antara yang barulah yang berada di situ. So rasa macam bila pagi-pagi tu daripada label Aisyah tunjuk tahniah muka you ada dekat New York Times Square. Terus bangun daripada katil macam ya Allah, betul-betul ke ni ke orang edit ke apa? Ke statement. Ya. Lepas tu dia tunjuk video sekali pergerakan motion di New York Times Square tu kan, pergerakan gambar. Rupanya betul. So, Alhamdulillah lah. Terus tak sabar nak post, nak berterima kasih dekat orang-orang media, semualah. Terima kasih dekat orang yang trust proses Aisyah dalam industri ni. Dan akhirnya sampailah juga Aisyah punya muka dekat New York Times Square, sederet dengan macam artis-artis seperti Dola, Toti, baru-baru ni siapa lagi, Vanessa, Iman Choi dan sebagainya lah. Alhamdulillah. Kempen Equal tu bukan kempen yang gula, produk gula tu Bukan. kan? Bukan guys. Mungkin cerita sedikit apa Spotify nak buat dengan kempen Equal ni. Jadinya kalau daripada sejarah streaming Spotify, kebanyakannya yang mendahului dan menjuarai penjualan stream kebanyakannya adalah jantina lelaki. Dari segi dia punya statistik lah. Lepas tu 2-3 tahun ni Spotify diorang decide untuk buat
Equal Campaign. Equal Campaign tu untuk hak kesamarataan antara wanita dan lelaki. Dan Equal mengutamakan women empowerment. Sebab itulah kebanyakan ni yang terpampang untuk di New York Times Square adalah wanita dari seluruh dunia yang menjadi artis dan songwriter. Maksudnya dia bersilih ganti kan, macam Bersilih ganti. 4 saat ke 5 saat macam tu artis lain pula kan. Yes, betul. Dan siapa lagi sebaris dia dengan akan berulang, Aisyah? Rasanya dia akan berulang selama seminggu macam tu lah. Wow. Rasa tak silap Aisyah. Terpampang seminggu. Ke beberapa hari Aisyah tak tengok dari mana cantik mana? Indonesia mana ni? Sebab baju macam tu kan. Muka pun Indonesia dia punya. Siapa lagi? Time tu ada, tak silap, dia ada daripada Filipin juga. Ada Simi daripada Afrika. Dia macam-macam lah wakil wanita dari berbagai kiranya daripada berbagai negara. Dan Aisyah wakil Singapura dan Malaysia. Wow, tahniah Aisyah. Dan juga kalau dari Indonesia yang untuk bulan ni adalah Zifa Magnolia dari Indonesia. First time dengar. Ya. Mesti Abang Budi suka. Sebab dia pun dia punya genre nyanyian pun lebih kurang Aisyah juga. Mesti Abang Budi suka, InsyaAllah. Nyanyi sikit lagu dia. Aku untuk kamu. Lagu tu. Lagu tu viral dekat TikTok. Ya, lagu tu. So Aisyah pun macam alhamdulillah boleh dekat situ. Sebab dahulunya Aisyah ada dengar juga ura-ura mungkin kita boleh ada sampai sana. Sebab penjualan stream word Aisyah yang membantu Aisyah untuk sampai sana lah. Dan juga kerana mereka mendengar preview lagu Sutra Aisyah yang sangat-sangat tradisional dan mengangkat kiranya ethnicity Aisyah punya darah Jawa dan juga darah Aisyah dekat Malaysia kan. So diorang rasa macam benda ni something new untuk traditional wise. So diorang pun macam agree, okay, kita proceed menjadikan Aisyah sebagai duta. Alhamdulillah lah, once in a lifetime punya experience. Dekat iklan tu ada nama Aisyah Retno. Ada. Alhamdulillah. Ya, mungkin ada lagi yang tak kenal. Dengan billboard tu, keberadaan billboard tu alhamdulillah lah, insyaAllah ada orang lebih kenal lah. Tapi selalu Spotify letak situ kan. Apa Spotify mesti ada. So lepas ni ada Daniel Choi pula. Ada siapa lagi? Ada Belon. InsyaAllah kan. Mungkin ada campaign lain kan selain Equal Campaign. Tersedak Belon. So macam tu lah Abang Budi perasaan. Dia pun struggle juga Belon tu. Tengok Aisyah sekarang semakin diterima ramai lah impact daripada big stage. Baru-baru ini ada perform dekat Malam Galau Indonesia. Wow. Mendenakan sebanyak 8 buah lagu. Gempak gila kita punya orang kata video-video yang kita tengok dekat social media semuanya meraihkan lagu-lagu Indonesia, menyanyi lagu Indonesia semua hafal. Hati, setiap yang datang tu kira macam kau nak datang karaoke ke nak datang tengok show. Ya betul. Nampak pun geek kan. Semua orang happy have fun kat dalam tu. Rasanya semua nak lepaskan tension kan. Nyanyi kuat hati. So macam mana boleh dapat tawaran Malam Galau Indonesia ni? First pastinya tawaran itu berlaku selepas Aisyah join big stage lah. So kan Aisyah punya persembahan dengan Daniel Chua sempat viral yang Roman Picisan Accidenting tu dekat big stage. Lepas tu ada salah satu event organizer menawarkan Aisyah dengan Daniel, okay nak tak perform dekat Malam Galau. Sebab Malam Galau ni selalunya kebanyakannya yang perform adalah artis-artis indie, underground macam tu. So jarang-jarang dekat Malam Galau dia ajak artis-artis mainstream. Ada pun yang masa version 1.0 ada Naim Daniel je. So 2.0 ni dia ajak banyak sikit artis mainstream seperti Naim Daniel, lepas tu ada Tomok, lepas tu ada Daniel juga, and then Sarah, Syahjat Sarah, Aziz Harun dan sebagainya. So dia meraihkan gabungan antara dunia mainstream dan dunia indie lah. Tu yang macam Aisyah excited untuk nak perform Malam Galau dan Aisyah perform 8 buah lagu. Dan crowd dia sangat-sangat best kan? Sangat-sangat tak awkward. Macam apa-apa je lagu Indonesia yang kita nyanyi, diorang semua tahu. So macam sangat-sangat amazing. Walaupun lencun basah Mama ni. Tak tahu dah cara apa, make up luntur sana sini. Berasa dah get ready dah rasa cantik dah.
Tapi pasal Next time tahulah kan, kalau tempat tu okay, tak payah make up apa-apa dah. Ya. Sebab Aisyah pun sejenis yang macam, mungkin Abang Budi mengenali Aisyah. Aisyah kalau dekat atas pentas, Aisyah jenis tak boleh duduk diam. Aisyah kena lompat sana, lompat sini. Lagi-lagi gig, kita dapat aura semangat daripada audience tu bila menyanyi. Lagi-lagi tu macam okay, baling mic sana sini. So dia punya adrenalin tu membuatkan kita jadi macam cepat berpeluh. Nasib baik tak runtuh pentas tu. Tak adalah. Takut nanti kena Tapi yang bayar. datang sporting kan. Macam tak adalah Sporting. macam fanatik sangat sampai nak masuk apa terjah adalah pentas. sikit pit march tu masa tomok lah. Masa tomok Masa tomok pit march sebab tu closing kan. Aisyah punya turn sebelum Abang tomok. 8 buah lagu banyak tu. Okey, antara lagu-lagu daripada Indonesia lah didendangkan oleh Aisyah Retno. Ya, lagu Berhenti Berharap. Tahu apa dia? Sheila on 7. Aku pulang tanpa dendam, ku terima kekalahanku. Okey, lagi? Lagu lain, sungguh aku tak bisa, sampai kapanpun tak bisa membenci dirimu. Sesungguhnya aku tak mampu. Itu lagu apa? Itu lagu Geisha. Geisha. Iya, lagu okey. Geisha. Lagu lain? Lagu ketiga? Dia mesti Abang Budi tahu. Terima kasih cinta. Lagu Afgan. Untuk Itu solo lah? Solanya. Wow. Iya. Yang ramai-ramai Semua yang galau-galau. Okey, lagi? galau kan. Yang lagi? last kali Aisyah ajak adik Aisyah, Radityo. Oh, Radityo ajak- ada? Aisyah ajak kawan Aisyah, Aziz Harun. Aziz Harun. Dan juga Sarah Suhairi naik atas pentas yang sama-sama lagu Sempurna. Lagu Sempurna. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Lagu tu. Cukup 8 lagu. Banyak Juga lagu. untuk memberi kita tapi kan belanja. Malam Galau Indonesia tu kan, kira dia viral dekat TikTok tau. Ya, alhamdulillah. Sampai ke ramai yang tertanya-tanya macam mana nak dapat tiket kan. Sebab tak payah tanya tiket dah habis. So tahniah kepada Angkasa Space yang menganjurkan. Tapi bila dah viral, lain pula jadinya. Kan, biasalah gigs. Kadang-kadang orang kata gigs ni adalah merupakan satu persembahan yang kecil untuk small crowd. Isu yang baru-baru ini beberapa hari lepas yang keluar di BKL cakap mana-mana penganjur yang nak anjurkan gig ni nak kena dapatkan lesen ya. 30,000. Dan kena bayar 30k. 30,000 bayar, lepas beberapa hari baru dapat balik sebagai deposit. Jadinya itulah kita kata satu benda yang sebelum ni kita tak dengar, yang tak ada. Betul. Terpaksalah yang macam itu Angkasa Space. Kalau kita tengok ramai lagi penganjur-penganjur gig yang lain yang kecil, yang mungkin tak ada modal kan. Betul. Yang tak ada macam 30k, nak cari mana 30k kan. Banyak tu Abang Budi. Banyak. Aisyah pun duit kemenangan Big Stage 25,000. Angkasa Space nak bayar Aisyah Retno pun berapa kan? Berapa kan? Tapi benda nak jadi kan, macam Aisyah pun rapat juga dengan event organizer Elmi tu. Dan kita memang tahulah dia punya enthusiasm, semangat dia every time dia anjurkan event, terutamanya event yang viral seperti Malam Galau ni kan. Macam dia dapat menarik kiranya artis-artis untuk nak perform untuk event dia. And memang kuat betul lah semangat dia kan. Macam semua dari segi pelusuk kiranya tingkat artis semua support Elmi. Jadi kalau contoh dia melihat podcast ni, Aisyah nak cakap jangan putus asa lah. Sebab memang Angkasa Event Space tu bagi Aisyah, kalau benda-benda macam ni tak jadi, boleh pergi jauh. Boleh pergi jauh. Sebab Aisyah tengok pun, Aisyah dengar-dengar selepas Malam Galau tu, Elmi dapat banyak offer untuk anjurkan beberapa event lagi. Rezeki kan.
Tapi benda nak jadi, Aisyah rasa biasalah ada orang-orang kerdil, orang-orang kecil yang macam melihat kejayaan seseorang kan, dan merasa seperti mungkin competition, persaingan. Jadi adalah perkara itu terjadi. Tapi Aisyah rasa kalau selaku event organizer dan event organizer yang lain juga, jangan pernah putus asa, kerana mungkin downfall sebegini kan, kena dengan DBKL adalah salah satu pemangkin untuk drive lebih maju lagi ke hadapan, untuk giat lagi nak mencari makan dan sebagainya lah. Kerana yelah, bayangkan Malam Galau, gig yang kecil macam tu boleh viral, kiranya sampai Sabah Sarawak pun boleh viral kan? Kiranya Semenanjung, dan sempat trending juga dekat. Bukan tu aja, dah viral dekat TikTok Indonesia. Ya, betul. Sebab kita nak menghargai muzik daripada Indonesia, negara luar kan. So Indonesia ada tu menghargai muzik Malaysia. Kita tanya balik. Faham. So pandangan Aisyah Retno sendiri kan tentang penganjuran Malam Galau Indonesia ni kan. Kenapa kau nak agung-agungkan lagu daripada Seberang, sedangkan orang Seberang ada tak buat macam konsert Malam Galau? Kita panggil galau ke? Malam sedih Malaysia. Malam Galau Malaysia lah contohnya kan. Ada tak macam tu kan? So tapi kita tak nak bandingkan lah apa yang kita bagi ni. So kita tahu taraf ataupun tahap muzik kita tak sama dengan kedudukan dia punya level muzik-muzik dekat Indonesia macam mana. Kita pun berkiblat pun dekat sana kan. Kalau kita nampak banyak sekali lagu-lagu kita berkiblat, kita nampak sound pun kita tahu walaupun penciptanya daripada Malaysia, tapi sound Indonesia. Mungkin Aisyah nak berkatakan sesuatu. So pendapat Aisyah, memang mungkin kita daripada dulu lagi sudah kiranya diperdengarkan dengan muzik-muzik alunan daripada Indonesia, kerana dari segi bahasa pun tak beza jauh sebenarnya kan Abang Budi. Jadi untuk penganjuran mungkin Malam Galau Indonesia seperti ini, Aisyah mengambil daripada sisi yang baik, sangat-sangat baik, untuk mengapresiasi apakah kiranya childhood life dari setiap audience yang datang tu, yang selalu diderahkan dengan lagu Indonesia, dan kita appreciate sama-sama menyanyikan lagu yang kita selalu pendengarkan dari zaman dahulu juga. Dan Aisyah pun ada dengar juga yang Elmi mungkin akan buat Malam Galau Malaysia, mungkin Malam Sedih Malaysia, dan tetapi ia akan menjadi sesuatu yang extravaganza lah, kerana untuk seseorang event organizer yang hanya membuat gig selalunya mungkin akan mengambil banyak modal juga untuk nak mengajukan Malam Galau Malaysia dan sebagainya lah. Sebab mungkin kita kena ambil artis yang betul-betul artis yang memang dekat sini, macam contoh Amy Search ke. So mungkin mengambil masa lah untuk menganjurkan event sebegitu, sebab mungkin kita perlu mengambil artis yang sebenar-benar artis. Sebab Malam Galau Indonesia ni kita hanya coverkan lagu artis-artis Indonesia. Macam Aisyah nyanyi lagu Afgan tak berada di situ. Jadi kiranya kita sebagai artis yang hanya mengcover, so senang sikit lah kerja. Dan juga Aisyah dengar event organizer Elmi ni dia ada keturunan Manado ke apa. So dia suka buat gig-gig ala-ala Indonesia ni. And also dapat sambutan tu, yang Aisyah rasa benda tu adalah satu sisi yang sangat baik untuk menaikkan lagi derajat music industry Malaysia kita, dengan mengappreciate muzik-muzik dari negara luar juga. Mungkin nanti ada malam R&B ke apa ke semua kan. Jadi kalau dari Indonesia, Aisyah rasa pun banyak juga sekarang yang support karya-karya yang di Malaysia. Contohnya seperti Melu untuk Firdaus drama tu, yang sangat-sangat trending kan. Lepas tu banyak fans-fans di Indonesia yang melihat drama tersebut, evolving yang sangat bagus lah untuk Malaysia. Sebab sekarang music industry dan seni industri di Malaysia sudah diperkenalkan hampir di pelosok dunia kan. Jadi saya rasa it's a give and take lah. Kalau kita appreciate something dari negara luar pun akan appreciate apa yang kita lakukan dalam industri seni. Jadi nak kata untuk perbandingan semuanya, pastinya akan ada perbandingan, tetapi apabila kita go with the flow, insyaAllah orang boleh appreciate apa sahaja karya yang kita lahirkan lah. Okay Aisyah, kita nak update sedikit. Aisyah Retno selepas menyertai big stage kan, sudah tentu nama big stage pun dah besar kan. Ramai crowd, ramai sekali penonton dia. So banyaklah exposure yang Aisyah Retno dapat kan.
Dan juga pengalaman yang penting yang dibawa keluar daripada Betul, big stage betul. tu kan. Kita Betul, nampak begitu perkembangan, lepas satu lagu. Wow. Tahniah untuk Aisyah Retno. Mungkin Alhamdulillah. sedikit tentang bila dah keluar daripada big stage ni, macam mana Aisyah Retno melihat pulkan seberapa banyak pengalaman daripada big stage terus mencipta sesuatu yang baru selepas ini. Aisyah rasa sangat bersyukur sebab Aisyah pernah datang podcast Abang Budi kan. Dahulu Aisyah pernah kata memang nak sangat masuk big stage sebab ini salah satu platform yang quite besar untuk BBNU seperti Aisyah yang ingin menempa nama dalam industri. And I've been waiting for that moment, and Alhamdulillah dapat masuk big stage. Dan Aisyah dapat masuk pun dah sangat-sangat kiranya bersyukur. Sampai pula final, sampai pula menyandang kejuaraan ketiga, dan itu adalah salah satu highlight of my life yang paling Aisyah tak akan pernah lupakan. Dan juga betul lah Abang Budi katakan tadi, banyak pengalaman yang Aisyah telah cungkil dan Aisyah telah kiranya dapatlah sepanjang big stage. Dan walaupun mungkin ada certain fans Aisyah yang mungkin agak kurang berpuas hati Aisyah tidak dapat memenangi pertandingan tersebut, tapi Aisyah selalu mengambil daripada sisi terbaik yang Aisyah lakukan. Semua ni ada hikmahnya. Macam sekarang Alhamdulillah Allah memberikan jalan terbaik dekat Aisyah. Aisyah terpampang kat Billboard. Walaupun sepanjang big stage juga Aisyah kan suka baca komen juga Abang Budi. Banyak jugalah Aisyah dapat kecaman dan sebagainya. So, banyak banyak juga. Rasa dia macam Aisyah ni kental baca komen macam kadang-kadang orang baca komen kan down gila. Bila mengenang balik rasa macam kuatnya Aisyah masa big stage kan. Macam sebab Aisyah memang dapat benda tu daripada week 1 lagi. Orang kata macam kenapa you tukar arrangement di sana kan. Lepas tu Aisyah rasa macam kuatnya Aisyah boleh menghadapi benda ni selama 8 minggu. Dan juga boleh juga orang terima muzik Aisyah. Dan kiranya sampai sekarang Aisyah walaupun tak menangi big stage, tetapi Aisyah boleh dapat banyak rezeki dari situ lah. Macam Astro Alhamdulillah memberikan Aisyah peluang untuk hadir seperti Anugerah Meletup, dan banyak rancangan yang Astro berikan platform pada Aisyah untuk meneruskan perjuangan Aisyah dalam industri. Dan Alhamdulillah baru-baru ini Aisyah terpampang di Billboard. So Aisyah selalu mengambil semua perkara dari sisi yang terbaik. Dan Alhamdulillah fans-fans Aisyah walaupun pada waktu itu kecewa, mereka sangat-sangat happy kerana Aisyah dapat nombor 3 bukan kerana prestasi Aisyah yang merudung, tapi kerana bukan rezeki. Jadinya mereka pun sangat bersyukur sebab kalau boleh tengok setiap minggu Aisyah telah lakukan yang terbaik kan. Jadi mungkin dari segi pemakan juri Aisyah tidak pernah ada merasa kecewa, tetapi mungkin bila baca komen of course lah ada kecewa kan. Macam kita buat bagus pun ada orang yang kecam, buat tak bagus lagi lah orang kecam kan. Jadinya apabila semua tu berlalu, Aisyah rasa proses perjalanan Aisyah dekat music industry ni sebenarnya dia macam cantik jugalah Aisyah tengok. Macam sebab tak best lah kalau kita dapat semua yang bagus-bagus. Cakap Budi, kita kenalah lalui benda-benda liku-liku kehidupan, barulah kita belajar untuk menjadi seorang yang lebih matang. Jadi dengan Aisyah punya penyertaan dalam big stage, banyak Aisyah belajar, bukan sahaja dari segi mental, fizikal dan sebagainya lah. Mungkin kalau orang-orang tengok Aisyah dekat big stage, dekat atas pentas Aisyah energetic kan, nak buat all out dan sebagainya. Tetapi hanya Allah saja yang tahu apa yang terjadi di belakang. Macam Aisyah pernah juga beberapa kali sakit semasa big stage, especially masa Aisyah menyanyikan lagu Bengawan solo tu. Abang Budi ingat tak Aisyah kat atas boat tu? Masa tu Aisyah sebenarnya ada sakit juga. Pernah ada keluar dekat satu berita ni yang Aisyah ada dedahkan kat mereka. Aisyah ada muntah banyak kali juga sebelum Aisyah menyanyikan lagu tersebut. Jadi semua benda tu Aisyah macam tolak ke tepi. You sakit ke apa tak kira lah, sekarang you perform yang terbaik. Dan juga pada minggu tu Alhamdulillah Aisyah mendapat sejarah markah tertinggi selama big stage ni berlangsung. Dan so apa-apa yang Aisyah lakukan, Aisyah selalu fikir positif saja. Mesti ada something good in there. Jadi bila Aisyah menyandang kejuaraan ketiga, Aisyah terus banyak Alhamdulillah mendapat offer yang kiranya memuaskan hati Aisyah lah. Aisyah dapat offer berlakon bersama Abang Nazim Othman. Wow, dah jadi pelakon sekarang? Sikit-sikit aje lah belajar. Tapi kaku. Itu drama pertama itu telemovie. Telemovie dah release semasa raya hari tu. Tajuknya Cangkul. Cangkul tu. Abang Nazim Othman sangat-sangat humble. Dia sangat menerima kiranya bakat baru seperti Aisyah yang
yang bukan apa kiranya tak ada base dalam lakonan, hanya base dalam nyanyian saja. Jadi best lah ada offer dalam lakonan, lepas tu offer untuk kiranya membuat single, dan hari tu Asha baru-baru saja di sign di dalam Faithful Publishing sebagai salah satu songwriter. Di dalam label Faithful Publishing lah. Asha masih lagi dalam Sony, tetapi untuk penulisan lagu songwriter under Faithful. Abang Faizal Tahir. Betul, Abang Faizal Tahir dan Mak Chan. Dia boleh pisahkan antara, maksudnya Aisyah Retno membawa sosok sebagai seorang pencipta lagu, bukan seorang penyanyi untuk Faithful. Jadinya selepas ini akan ada lagu-lagu yang dicipta oleh Aisyah untuk dibawakan kepada artis bawah naungan Faithful, macam tu. Bukan saja bawah naungan Faithful, mana-mana saja artis. Mana-mana saja. Kalau nak lagu daripada Aisyah. Macam tu InsyaAllah kalau sedih. So untuk Sony pula untuk sebagai Sony, Aisyah sebagai artis. Sebagai artis. Sebagai artis recording. Sebab selama ni Aisyah sebagai songwriter belum lagi berada di mana-mana bawah naungan ni lah company kiranya. Dan apabila selepas kehadiran Big Stage ni lah, alhamdulillah Big Stage membuka peluang luas untuk Aisyah, dan ada mungkin beberapa pihak yang melihat, dan Aisyah ditilik dan dilamar sebagai kiranya one of the songwriters di Faithful. Dan Aisyah sangat-sangat bersyukurlah sebab Aisyah tak pernah sangka era kiranya Aisyah punya era penulisan lagu boleh sampai ke titik ini kan. Macam Aisyah boleh meluaskan sayap bukan saja sebagai seorang penyanyi, tapi penulis lagu, pelakon sikit-sikit lah. Lepas tu Aisyah juga diberikan peluang selepas Big Stage untuk menjadi host di program apa? Gempat TV. Hari tu ada trial. Kelas. Alhamdulillah, dan insyaAllah mungkin nanti akan ke Sarawak untuk beberapa minggu untuk menjadi host juga. Belajarlah ada dalam proses, dan jadi kesimpulannya apa-apa pun yang kita lakukan, jangan pernah give up. Walaupun mungkin apa yang Aisyah katakan dekat Abang Budi tadi, ramai yang Aisyah tengok dekat Twitter lah, kat mana yang tak berpuas hati lah kenapa pada malam final tu kejuaraan Aisyah tak menang. Tetapi Aisyah, apabila Aisyah menyandang kejuaraan ketiga tu, Aisyah fikir balik, memang Aisyah kalau dari segi undian, dari segi week 1 pun memang agak lemah lah undian penonton, sebab memang antara ke-12 kiranya peserta alumni yang hebat-hebat belaka, Aisyah antara peserta yang kiranya followers kurang ramai daripada mereka lah, dan juga baru saja menempah nama di industri. Jadi kalau secara logiknya Aisyah faham lah benda tu, kenapa undian Aisyah tidak setinggi sesiapa-siapa yang dekat situ. Jadinya Aisyah usaha sedaya upaya every week kalau boleh untuk dapat top 3 lah every week, sebab tak nak dapat bottom 3. Itulah jadinya apabila dapat nombor 3 tu, Aisyah bersyukur sebab itu adalah salah satu highest achievement di dalam Aisyah punya agenda kehidupan. Dan Aisyah tak tahu lagi mana lagi nak dapat peluang next time macam Big Stage, sebab 8 minggu muka kita terpampang kat TV kan, Abang Budi. So Aisyah sangat-sangat happy dengan Big Stage tu. Aisyah boleh diberikan banyak rezeki dari situ. Alhamdulillah. Aisyah cakap Aisyah membaca semua komen, tak kira positif ke negatif, tapi bab membaca komen yang negatif ni, kita kena bersedia. Betul. Kita macam bersediakah aku untuk membaca negatif ni? Okey, kalau tak bersedia jangan. Tapi apa senjata yang digunakan oleh Aisyah Retno ni untuk menghadap segala macam kecaman, benda-benda yang negatif yang kadang-kadang saja dia orang reka untuk menjadikan kita down. Rasa sedih. Psikologi kan? Psikologi dia orang. So untuk okey, apa senjatanya untuk baca ni? Okey, senjata dia, kita sememangnya bagi Aisyah kena kentalkan jiwa untuk baca komen-komen sebegini, sebab sampai bila kita nak menidakkan bahawa kita ada kelemahan kan. So dengan itu Aisyah memberanikan diri untuk membaca komen-komen, kerana dengan itu Aisyah boleh belajar dan evolve. Mungkin kata-kata yang kesat tu kita boleh transfer menjadi kata-kata yang baik, kita interpret dengan cara yang terbaik.
mungkin betul kita ada silap sana sini, dan kalau mungkin yang kecaman yang memang saja nak menjatuhkan kita anggap sebagai sepintas lalu saja. Mungkin ada momen-momen yang Aisyah rasa Aisyah nak menangis. Semestinya di dalam big stage, semasa Aisyah membaca komen-komen tu, of course Aisyah ada menangis, tapi Aisyah sejenis yang tak suka tunjuk dekat orang yang Aisyah ni lemah akhirnya, lemah semangat dan sebagainya. So Aisyah macam kalau lama-lama baca week 1 tu, masa minggu pertama, of course I rasa macam ada orang yang tak suka dan sebagainya. Tapi lama kelamaan dah week kedua, week ketiga dan sebagainya, Aisyah sepintas lalu je. Sebab apabila kita tidak mengindahkan komen, di situlah kecaman-kecaman pun lama-lama malas dengan kita sebab kita tak layan mereka kan. So itu adalah kuncinya. Kalau you nak menangis, you nak sedih, tak apa, wajar. Siapa je tak sedih kalau baca komen negatif kan Abang Budi. Sangat-sangat wajar, tapi itulah yang memberanikan kita dan mengajarkan kita untuk kuatkan mental kita sebagai seorang artis. Sebab Aisyah tahu artis-artis nama besar di luar sana pun pasti ada beberapa pihak yang kurang minat dan kurang berkenan dengan artis tersebut. Dan Aisyah rasa yang menjadikan mereka matang adalah dari segi komen-komen tersebut lah, yang menjadikan mereka apa yang mereka sekarang kan, artis-artis besar semua tu. So itu adalah salah satu cabaran, salah satu pelajaran untuk kita menjadi artis yang lebih matang. Betul-betul. Kadang-kadang kita baca komen tu untuk tahu apa yang penonton nak, apa yang masyarakat nak, netizen nak daripada kita kan. Tapi cara penyampaian tu yang mungkin kita menganggap sebenarnya dia nak benda yang positif berlaku kat atas kita. Kita tukar something, tapi cara dia tidak tahu cara yang elok untuk menyampaikan. Kalau tulis elok-elok, apa salahnya? Betul-betul. Okay, baru-baru ni Abang Budi dah ada baca satu artikel ke apa dekat social media, katanya kawan awak Daniel Chue ajak berkolaborasi untuk lagu dia. So mungkin boleh cerita sedikit pasal tu, kalau apa yang boleh dikongsikan setakat ini. Okay, untuk kolaborasi dengan Daniel Chua, semenjak the minute habis big stage je, kami dah lama bincang-bincangkan dan idam-idamkan untuk masuk ke studio dan berkolaborasi. Sebab memang semasa kolaborasi kami di big stage pun alhamdulillah mendapat sambutan yang baik. Tidak sangka pula yang kita ada chemistry dari segi nyanyian, dan kita orang pun ada juga terfikir nak proceed. Banyak pihak juga daripada pihak Astro pun sangat-sangat support apabila kami berkolaborasi, dan label sana label sini pun alhamdulillah support. Dan kami ada dalam kerajaan tersebut, tetapi ingin memberi laluan untuk masing-masing mengeluarkan single solo terdahulu. Kerana Daniel, mungkin tak silap Aisyah, semenjak big stage belum ada lagi keluarkan dia punya karya. Agak mengambil masa, mungkin kita tahu ia akan boom kan. Jadi dia kalau material yang mengambil masa ni biasanya akan boom kan. AJL material lah kan. So Kak Aisyah sendiri pun sebagai kawan tak sabar nak dengar karya solo Daniel. Jadi Aisyah ingin memberi laluan kepada Daniel untuk mengeluarkan karya solo, dan Daniel pun menghormati Aisyah untuk rilis Aisyah punya karya solo, iaitu Sutra, yang akan insyaAllah rilis. Abang Budi je tahu bila rilis dia kan. Jadinya dengan itu konklusinya kami ada juga merancang, dan lagu tu sebenarnya sudah siap lama sebelum big stage. Tapi sekarang baru kami merasakan bahawa it has to be produced by the best producer lah. Ada juga perancangan tu untuk nak buat balik studio version Roman Picisan Accidenting yang kami bawakan dekat big stage. Dan insyaAllah kalau ada masa yang tepat, kami segera buat lagu tersebut lah. Okay Aisyah, tahniah untuk pelancaran Sutra pada malam ini 29 Julai. Dikatakan Sutra ni adalah merupakan idea daripada persembahan Aisyah Retno dekat big stage. Jadinya tahniah untuk awak. Satu lagi sisi lagu. Biasanya kalau Aisyah Retno ni, setiap kali dia keluar lagu mesti lagu tangkap lele, ballad, yang orang kata cinta-cintun kan. So jiwa. Sutra ni dia punya irama dia lain macam. So dia mungkin ada pasaran mungkin ada pasaran untuk ke Indonesia kan. So sebab lagu ini ada lenggok-lenggok dari sana lah. So mungkin boleh ceritakan sedikit macam mana boleh tercetusnya idea lagu ini. Satu hal pula, Aisyah Retno kena menari, sebab takkan nak duk cangkung macam tu je. Okay, ceritakan sedikit. Okay, so lagu Sutra ni sebenarnya adalah projek last minute Abang Budi.
projek yang tidak disangka-sangkakan akan dirilis pada Julai lah. Kerana Aisyah sebenarnya ada plan lain untuk Julai. Ada perkara lain lah. Tiba-tiba label Aisyah macam, okay, you kena tulis lagu secepat mungkin sebab you kemungkinan besar akan menjadi salah satu duta untuk campaign Equal tu. Dia ada interconnected jugalah single Aisyah ni dengan Equal campaign tu. Sebab tu kalau Abang Budi tengok dekat billboard, Aisyah punya gambar baju tu sangat traditional kan. Jadinya Aisyah pun macam, okay, Aisyah berfikir kalau kita releasekan lagi satu lagu Tangkap Lele, mungkin menjadi bukan sesuatu yang boring, sesuatu yang tak ada surprise element bagi Aisyah. So Aisyah fikir, Aisyah tengok balik 8 minggu persembahan Aisyah dekat big stage. Apa yang Aisyah selalu buat? Orang selalu kata Aisyah selalu come up with kelainan setiap minggu. Apa kelainan yang Aisyah buat? Dan bolehkah Aisyah aplikasikan kelainan tu dekat single Aisyah? So then Aisyah pun macam, okay, why not kita release single yang boleh membuatkan Aisyah ada elemen tarian. Dan Aisyah pun berfikir, dengan elemen tarian tu, lagu sejenis apa yang Aisyah nak buat? So Aisyah duduk dekat piano dari pukul 12 pagi sampai kira dalam subuh macam tu lah. Aisyah duduk dekat piano, Aisyah come up with melodi-melodi Jawa, alang-alang Asmara Dana macam tu. Duduk dah lah. Kalau lagu-lagu Jawa kita main pula pukul 3 pagi, tak ke seram Abang Budi. So Aisyah pun duduk main. Waktu Aisyah macam sajalah bersinden ni macam melodi-melodi Jawa macam tu lah, melodi irama-irama. Aisyah dekat piano. Lepas tu tiba-tiba adik Aisyah pun keluar macam, apa ni suara-suara macam yelah, tak ketakar Abang Budi pagi-pagi suara macam tu kan, pukul 3 pagi. So Aisyah macam, okay, tak apa, teruskan je tulis lagu. So terjadilah lagu Sutra yang menggambarkan tentang maruah dan darjat seorang wanita yang tidak perlu gentar dengan apa-apa pun masa lalu yang dihadapinya. Dan kita wanita ni bak kain sutra, seperti sutra yang mungkin terlihat lembut di luar, tetapi kita punya batin sangat kuat untuk lawan apa-apa pun cabaran dekat dunia ni. Dan gitu. Sutra ni sebenarnya dia bukan saja untuk wanita, boleh juga untuk lelaki. Macam cerita Mak Kilau yang kita baru-baru tengok ni, kita boleh aplikasikan dengan intipati. Pahlawan intipati lagu Sutra. Sutra adalah salah satu kiranya lagu membawa spirit dan semangat untuk siapa yang ingin berjuang. Mungkin nanti ada macam event macam sukansi ke, lagu tu boleh banyak memberi kiranya semangat kepada pejuang-pejuang yang ingin membawa nama baik Malaysia, kiranya macam tu. Budi ada dengar sedikit tadi, tapi ada beberapa part tu macam macam K-pop pun ada. Faham. Ada elemen K-pop ke apa? Yes, so Aisyah fikir macam sebab modern kita lah sekarang di kiranya era 2022, dan juga Aisyah rasa untuk menarik minat kiranya budak-budak baru nak up dan juga kiranya teenager, Aisyah rasa kita perlu combine traditional element dan juga modern element, kita satukan. Aisyah rasa ia perkara yang sangat unik. Bergantung kepada siapa yang mendengarnya, tapi bagi Aisyah personally, benda tu adalah benda yang sangat unik dan baru dan fresh. So Aisyah ingin cuba mengeksperimentasi adakah mungkin perkara ini menjadi ataupun sebaliknya. Dan eksperimentasi yang terjadi adalah Aisyah cuba meletakkan sedikit lagu Aisyah di TikTok, lagu Sutra tu, dan alhamdulillah orang feedback macam mana? Feedback alhamdulillah, kalau Abang Budi tengok, semuanya macam rasa macam lagu ni adalah something new yang mungkin orang boleh buat banyak challenge dengan tu, insyaAllah. Dan juga lagu yang kiranya friendly to ears, walaupun seram-seram gitu, tapi insyaAllah orang boleh terima. Itu sajalah yang Aisyah boleh kata. Tak nak cakap lebih-lebih sebab nanti boleh tengok sendiri. Tapi bergantung kepada siapa yang mendengar. Kalau Aisyah sendiri sebagai selaku pencinta muzik ballad, Aisyah agak gemar juga dengan muzik-muzik sebegini sebab ianya unik dan juga catchy bagi Aisyah. Dan insyaAllah orang boleh menerimanya. Kita tengok macam mana nanti, dan Aisyah harap juga Abang Budi suka. So lagu Sutra tu Aisyah tulis dalam 1 hari je sebenarnya. 1 hari je? Lepas tu Aisyah fikir, siapakah producer yang tepat untuk Aisyah bekerjasama. Lepas tu Aisyah rasa kita kerjasama dengan MFMF lah. Sebab MFMF sangat popular dengan lagu-lagunya seperti Peluang Kedua dan sebagainya. Nabila Razali Ya, jadi Aisyah macam mungkinkah mereka menerima lamaran Aisyah untuk bekerja dengan mereka, sebab Aisyah
walaupun Aisyah dah big stage, Aisyah tak nak lah macam I nak bekerja sama dengan komposer yang tersohor sebab I baru dah big stage. Aisyah rasa macam okay, apa kata kita macam cuba-cuba nasib lah. Macam walaupun you dah big stage ke apa, you kena bekerja sama dengan semua orang. Sebab semua orang mungkin yang popular ke tak popular, mesti ada bakat yang bagus tersendiri. Dan MFMF sendiri, mereka cukup popular, cukup berbakat dan sebagainya. Jadi Aisyah cuba-cuba nasib lah. MFMF mungkinkah mereka menerima lagu Aisyah yang sebegini, yang agak lain lah. So dia orang buat music. Diorang buat music. Alhamdulillah diorang menerima, dan mereka hanya melakukan proses producing dalam 2-3 hari macam tu. Sangat senang bekerja sama dengan mereka kerana mereka jiwa muda yang juga menerima bakat-bakat baru seperti Aisyah. So Aisyah pun happy sebab kita bekerja sama, benda yang mutual. Kita bukannya proses yang mengarahkan untuk buat ni, mengarahkan buat tu. Mereka mendengar Aisyah punya input dan Aisyah mendengar mereka punya input. Jadi terhasillah sutera yang Aisyah sama-sama nukilkan bersama mereka. Kiranya proses tu lah kan, proses yang kita nukilkan bersama. Kerana it takes two to tangle. Maksudnya macam bukan seorang saja yang boleh kiranya menghasilkan satu karya yang baik, tetapi kita perlu bekerjasama dengan orang untuk menjadikan suatu lagu tu indah. Macam tu lah. Antara ayat power dalam lagu Sutera ni kat mana? Okay, ayat power. Mindaku mengembara di awang-awangan, macam merpati sejoli berterbangan. Realitinya si putri keseorangan. Wow, dia ada unsur-unsur pantun dalam ni. Kalau nyanyi sikit macam mana? Okay. Mindaku mengembara di awang-awangan, macam merpati sejoli dah berterbangan. Realitinya si putri keseorangan. Dia cinta. Lepas tu dekat part chorus, dia ada banyak kata-kata semangat macam oh mekarlah, bertahanlah, walau badai hadir jua. Dia kena ada lenggok-lenggok. Ada lenggok-lenggok. So kalau Abang Budi dengar intipati lirik tu memang kata-kata semangat lah. You mekar je, you buat je apa you buat, walaupun ada badai yang melanda you punya rumah sekalipun dan sebagainya, itu tak kena maju ke hadapan. Macam tu lah kiranya. So after big stage ada lagu Pencarianku. Sebenarnya Pencarianku tu pun best Alhamdulillah. Lagu tu thank you Budi. Kita boleh dengar berulang-ulang kali. Lagu tu sangat-sangat best Dia punya melodi dia so bukan kita sajalah, kita kalau kita baca komen-komen dekat YouTube pun Alhamdulillah banyak yang positif lagu tu. Pencarianku macam mana ni? Masih mencari cinta kalau crush dia crush dia, kalau kita tanya hari ni crush mana crush, lain cerita. Lepas tu esok punya crush lain cerita. Pencarianku ni pencarian cinta sejati lah kan. Sebenarnya pencarianku ni sebenarnya dia perumpamaan saja, sebab orang semasa Aisyah masuk big stage masih lagi terngiang-ngiang dengan lagu WHUT Aisyah Word tu. Jadi sedikit cendera hati Aisyah boleh bagi dengan orang yang selalu support Aisyah dekat big stage adalah Aisyah menghasilkan lagu Pencarianku yang banyak ada kena-mengena dengan Word, iaitu kita mencari cinta sejati lah kan. Word pun sebenarnya dia mencari cinta sejati juga, tapi dia dalam bahasa English. So Pencarianku pun kiranya dalam bahasa Melayu. Gitu. Lock big stage. Cinta sikit. Pencarianku sedap lah. Secara live. Secara live tak benda. Okay. Di mana kau selama ini yang ku cari, di mana cinta sejati demi jiwa ini, di siang dan malamku masih memikirkanmu. Itu. Dan Aisyah, tahniah juga untuk Word. Terima kasih. Kita nak sebut apa Word? Word boleh. Dah kata 40 juta. Alhamdulillah. 40 juta ni kira macam banyak Alhamdulillah. Nak dapatkan 1 juta pun dah seluruh dunia dengan lagu awak. Kira level international lagu Word tu. Satu pencapaian yang mungkin tak Aisyah pun tak sangka, kita pun tak sangka boleh capai macam tu kan. Okey, selepas Word, Pencarianku, kemudian ada Nukilanku juga. Nukilanku sebelum Word. Sebelum Word lagi. Sebelum Word. Sebenarnya dengan OST drama. OST drama. Dah tengok drama tu? Drama tu siapa berlakon Mimi Lana. Mimi Lana dengan husband Diana Daniel. Diana.
Farid Kamil. Farid Kamil. Kamilani. Lagu apa drama tu best Best. Tak tengok. Tapi Macam kejap je episod dia berapa belas episod je. So lagu Nukilanku ada dalam tu lah. Sekali dengan ni lagu Cinta Marshamila Oh, dia jadi main OST. dah lama lah lagu tu. Dah lama. Okay, kemudian apa lagi yang baru selepas tu? Selepas Pencarianku. So pencarianku tu kan tadi Asha mention dia macam sedikit cendera hati untuk yang dah support Asha 8 minggu di big stage. Okay, kemudian Asha nukilkan bersama Sharon Paul lah. Kemudian Asha start busy sedikit lah dengan bidang lakonan Asha, bidang hosting, dan juga Asha menjadi salah satu juri untuk salah satu upcoming program Astro yang belum lagi boleh diwar-warkan tapi boleh sikit-sikit lah. Alhamdulillah. Tak lama lagi kita tengok lah dia jadi juri. Peluang yang agak besar juga Alhamdulillah. Asha bersama seorang kawan Asha yang join Asha juga untuk menjadi salah satu juri, dan it was a very very fun moment, dan Asha sangat bersyukur. Baru je habis big stage dia panggil menjadi juri, macam something yang honor lah untuk Asha yang masih lagi sangat baru. Dan Asha apa lagi Asha semasa bulan puasa itu ada shoot beberapa music video dan sebagainya, dan juga alhamdulillah sekarang persediaan untuk nak release lagu Sutra, dan insyaAllah kalau tiada apa-apa halangan Asha akan cuba promote lagu Sutra sekali dengan lagu di Indonesia, insyaAllah. Ada rezeki dah nak masuk Indonesia dah. So Asha Retno pendek kata sangat sibuk lah tahun ni Aduh, so kita nak ke tajuk yang seterusnya mungkin agak peribadi, agak personal sedikit. Tak sah kalau kita nak tak korek pasal kisah peribadi dia, walaupun dia tak nak jawab pun faham-faham sendirilah. Tapi yang paling bestnya di big stage, yang paling bestnya Abang Budi ada sekali. Dia nak lari dah. Kita nak yang paling bestnya dekat big stage ada orang-orang seperti Abang Budi yang selalu memberi semangat kepada Asha, especially masa minggu kesetiaan. Pastinya kita peminat awak, selalu support Asha. Macam mana kalau peminat Asha sangat bersyukur tau. Dari sejak PC lagi kan Abang Budi. Saya bersyukur. Tak sah kalau tak interview Asha Retno ni. Dia antara yang suatu hari nanti akan menjadi, bukan saja bintang, dia dah jadi bintang sekarang. Dia satu hari nanti akan jadi bidu wanita ataupun Siti Nurhaliza. Korang nampak Siti Nurhaliza, kejayaan Siti Nurhaliza hari ni kan. So mungkin 10 tahun lagi akan datang korang akan nampak lah kejayaan Asha Retno ni. Dia boleh menulis lagu, dia punya suara sedap, boleh berlakon, boleh jadi pengacara. Kau ada semua job dia nak sapu je. Sikit lah Abang Budi. Berlakon tu baca prompter je. Tutup sekejap, kita buka. Asyik nak dengar kisah-kisah career dia kan. Kita tak nak benda lain lah, jom. Benda lain pula. Secara personalnya Asha Retno ni sibuk sangat kan. Pencarianku lah apa semua. Kita nak tahu jugalah kisah-kisah personal awak lah kan. Okay, masih single sekarang? Wah, terus macam tu untuk penonton di sebelah sana, Asha cakap single lah. Untuk penonton Kalau untuk single, family, untuk family. Single but not available. Macam tu. Not available. Masih ingin memfokuskan diri, melakukan perkara-perkara yang wajar di dalam hidup. Jadi tak ada kekasih sekarang? Biasalah dia datang dan pergi tu Abang Budi. Tapi Asha ni sejenis yang macam terlalu fokus dengan apa yang Asha buat sampai macam Asha tu lupa kalau Asha ada bercinta dengan orang. Macam tu. Awak banyak sangat nak buat kan. Nak komitmen cinta ni memerlukan komitmen lah. Something yang macam masa, pengorbanan. At least your boyfriend kena tahu, faham jiwa awak lah. Faham rentak hidup. Faham rentak hidup kan. Tiba ajak dating, alah sibuk lah saya ada rakaman ni. Kan? Susah. Dia kalau yang faham okey je. Tapi sekarang Asha masih lagi ni lah kot. Fokus bercinta dia kucing-kucing Asha dulu. So kucing pada 30 Abang Budi. 30? Nak buat kerja dalam nyanyian lagi. 30? Ya, nak jaga banyaknya kucing. Ya. Lah takkan Abang Budi tak tahu. So satu tak, itu rasa macam 2-3 ekor je. Tak, dari big stage lagi. Royak dah. Lepas tu, royak So lepas tu kena sedia satu bilik Ada satu bilik macam besar, bilik Abang Budi macam ni. Lepas tu letaklah kucing dengan makanan segala benda. Baru je lahir 7 ekor dalam 2-3 hari lepas. Saya tak tahan dengan kucing ni sebab bau. Bau. Kalau rajin bersihkan tak ada okay bau. Lah.
Rasu better bilik tu kena ada ventilation yang ke arah outdoor. So bau dia keluar. Orang kata kalau kita bela kucing ni murah rezeki, orang kata. Kan? InsyaAllah amin. InsyaAllah amin. Okay lah Budi, Aisyah bagi satu kucing. Cantik Nanti tag Nanti DM. Alah tadi Budi kata tak suka kucing. Tak suka Tak bau say. dia je lah. Oh tak suka bau. Kita kan sibuk ni. Takut tak terabai nanti. Faham. Hari tu pergi Fashion Week untuk Mercedes Mercedes. So mereka dia siapa? Peraknya Cree dan Cree. Jason kalau tak Oh silap. ya, Cree pernah buat lagu buat fashion untuk Aisyah. Dia pernah Aisyah pertama kali Aisyah kenal dengan Cree ni, Aisyah ada beli satu baju ni dekat Cree. Sebelum tu Aisyah belum lagi berkecimpung dalam dunia artis lah. Lama-lama jumpa lagi Cree ni, dan kami pun ada bekerjasama dalam beberapa projek. Dan projek yang paling terbaru ni lah yang Mercedes-Benz fashion show ni. Dan Apa pendapat Aisyah tentang rekaan Cree? rekaan Cree memang Aisyah punya type of fashion sangat. Sebab baju kepuk-kepuk ni memang Aisyah suka. Kalau Abang Budi tengok Aisyah punya ni kepuk-kepuk yang kepuk-kepuk bau macam tu. sador tu. Dia yang buat kan? Dia punya signature dia. Ala-ala organza. Itulah Popeye. Ya, tu yang Aisyah suka. Kalau Abang Budi tengok Aisyah dekat big stage, Aisyah tidak bekerja dengan Cree semasa di big stage, tapi tahu inspirasi dan sebagainya untuk streetwear dan sebagainya, Aisyah suka pakai Cree. Jadi kalau tengok persembahan Aisyah dekat big stage yang baju kepuk-kepuk dan semua tu, memang Aisyah suka sejenis baju seperti itulah. Dan sebab itu Aisyah memang sangat-sangat suka dengan rekaan designer Koyum dan Iman lah namanya, designer mereka, dengan rekaan Cree. Dan Alhamdulillah untuk diberi kiranya penghormatan untuk datang melihat karya-karya barunya, collectionnya, Galia Collection nama dia, Aisyah sangat-sangat happy dan suka sangatlah tengok sebab collection tu belum keluar lagi. So kita kiranya antara orang pertama yang boleh melihat, menyaksikan karya-karya yang telah direka oleh designer yang sangat hebat dari Cree. Okay Aisyah, teringat satu artikel pasal Aisyah Retno dikatakan menjadi orang ketiga dalam satu dah minum pun. punca keretakan hubungan Farouk Roman dengan Amelia ni. Macam mana boleh timbulnya kisah tu? Adakah orang tengok, mungkin orang mata-mata tengok awak rapat dengan Farouk kot. Faham. Jadinya Aisyah sebenarnya tahu pasal artikel ni semasa Aisyah ada di malam final big stage tu, semasa PC lah. Kan kita setiap menyanyi dari big stage, konsert big stage akan ada media kan, session media, Abang Budi pun tahu. So ada salah satu daripada Aisyah tak silap mana, tiba-tiba menimbulkan soalan itu kepada Aisyah. Aisyah macam terkejut, macam macam sebab Aisyah sebenarnya dari sejak Aisyah last bersama dengan Abang Farouk adalah semasa Nukilanku, dan Nukilanku ialah pada Julai 2021. So lepas dah agak lama. So memang kalau mereka nak bring up berita sebegitu pun, kalau dalam period 2021 logik lagi lah. Tetapi sekarang dah 2022, semasa Aisyah big stage pula. Dan ironinya Aisyah menampak juara ketiga, dia bring up pula Aisyah pihak ketiga. So macam kelakar. Sebenarnya tak. So Aisyah jawab macam, oh bukan, saya dapat nombor 3, bukan orang ketiga. Macam tu kan. Kita buat lawak pula. Tetapi tiada apa-apa hubungan serius dengan Aisyah dengan Abang Farouk. Kami memang seperti abang dan adik lah. Sebab kalau dari segi umur pun sangat jauh. Kiranya, bukan nak kata Abang Farouk tua, bukan. Maksudnya memang tak logik lah untuk perkara menjadi orang ketiga tu wujud. Sebab memang Aisyah pun ke mana-mana Aisyah bersama ibu Aisyah. Kalau dalam kiranya pekerjaan music industry ni, di mana-mana saja, macam big stage, backstage, semua ibu Aisyah memang ada lah. So macam kalau Aisyah kiranya ada orang nampak mata-mata kata kononnya Aisyah berdua-duaan dengan pihak tersebut ke, memang agak impossible lah, lagi-lagi dalam music industry. Sebab Aisyah memang akan selalu bersama either ibu Aisyah atau ayah Aisyah atau adik Aisyah. So mereka sajalah yang tahu perkara sebenar. Dan Aisyah di sini ingin membuat statement bahawa perkara pihak ketiga itu tak betul. Tak betul ya. Tak betul. Sebab Aisyah bukan jenis yang masuk dalam music industry untuk nak cari cinta, bukan. So Aisyah pun pernah beritahu Abang Budi, Aisyah punya
taste Orang luar, orang bukan orang selebriti. Selebriti. So tetapi mungkin biasalah ada orang yang misinterpret dan sebagainya kan. Kerana mungkin semasa Aisyah bekerja sama dengan Abang Farouk, di situlah keretakan hubungan Emilia dan juga Farouk. That's why orang kata kan. Ya, mungkin ada orang kata puncanya adalah Aisyah, tapi bukan. Mereka hubungan mereka retak dahulu, baru Aisyah masuk bekerjasama dengan Abang Farouk. So tiada kena-mengena sebenarnya. Aisyah, macam mana Aisyah menangani ataupun handle tekanan ataupun stres? Okay, Aisyah handle stres, rasanya Aisyah main dengan kucing. Benda-benda seperti orang lain juga. Makan, tengok TV, tengok movie dan sebagainya. Dan mungkin talk it out bersama Ibu Aisyah dan juga kawan-kawan Aisyah untuk mengurangkan stres. Dan pastinya menangis. Kadang-kadang menangis adalah salah satu terapi yang boleh membantu kita untuk mengurangkan stres. Kita duduk kat bilik, serang-serang kita menangis. Dan Aisyah selalu rasa apabila selepas Aisyah menangis, macam half of Aisyah punya beban hilang. So itu mungkin adalah salah satu terapi. Mungkin kedengaran agak sakit dia, kena menangis ke nak hilangkan stres. Tapi itu so far adalah cara Aisyah untuk mengurangkan stres. Menangis dan you macam tulis je apa yang you nak tulis dekat nota ke apa ke, beban yang you rasa yang membuatkan you stres. Dan cuba untuk pastinya mendekatkan diri kepada Allah lah kan. Kita try solat ke dan sebagainya, kita mengadu kepada Yang Maha Esa. Jadi insyaAllah perkara-perkara tersebut boleh dapat dikurangkan. Aisyah, biasanya kalau penyanyi, tambah-tambah pula Aisyah seorang songwriter kan. Dia punya jiwa sensitif tu macam 2 kali ganda dengan orang biasa. Dia macam betul-betul kalau tengok cerita macam cerita Hindustan, salah kita menangis kan. Kadang-kadang kalau kita tengok cerita-cerita yang biasa-biasa pun kan, yang orang lain mungkin tak nangis, kita nangis. Jiwa seorang seniman macam tu dia macam lebih kepada macam mellow, inner. So kalau kita tengok lagu-lagu Aisyah pun macam mellow dengan juga macam orang menyentuh jiwa kan. So adakah pentingnya orang nak jadi macam pencipta lagu, penyanyi ni nak kena ada sensitivity yang lebih peka dengan orang sekitaran. Aisyah rasa sensitivity tu datang dia punya level lain-lain lah. Seniman yang berlainan dan level sensitivity-nya adalah lain. Jadi bagi Aisyah, kalau nak dikatakan Aisyah sebagai salah satu seorang yang sensitif, Aisyah boleh katakan mungkin lagi-lagi apabila kita menangani kecaman dan sebagainya. Kalau pasal benda-benda yang cinta-cintun pun, kalau nak kata sensitif, Aisyah tak sensitif sangat. Aisyah sejenis yang suka layan diri sendiri, go with the flow. Sebab kalau kita terlampau sensitif dengan benda, jadi kita tak ingat Tuhan. So benda tu tak elok. So kadang-kadang kalau kita tulis lagu, mungkin kita larut dalam lirik yang kita tulis sendiri, itu mungkin tak elok juga. So apa-apa pun untuk nak mengurangkan sensitivity, kita selalu dekatkan everything dengan kita punya Allah dan sebagainya lah. Sebab dengan keberadaan, kalau kita dekatkan semua benda dengan Allah, kita jadi macam tak anggap benda tu terlalu dalam. Jadi kalau kita tulis lagu ke dan sebagainya, kita jangan fikir macam, oh alamak sedih betul lah lirik ni, aku rasa macam kenapa aku menjadi kat tempat ni dan sebagainya. Anggap benda tu macam sepintas lalu je, terjadi beberapa saat je dan sebagainya. Dan wajar untuk sebagai manusia menjadi sensitif, tapi kalau boleh berpada-pada dan ingat bahawa kita ada banyak lagi benda yang kita kena fikir selain menjadi seorang yang terlalu sensitif dengan sesuatu benda. So kalau kita terlalu sensitif, nanti kita tak boleh, bagi Aisyah lah, kita tak boleh move on dan tak boleh mara ke hadapan, dan akan melambatkan kita punya kelancaran di dalam apa-apa benda yang kita nak lakukan dalam hidup. Aisyah, kita nak tanya pendapat Aisyah tentang fizikal lagu zaman sekarang kan, yang mengandungi bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Contohnya Casablanca yang sekarang ini masih lagi trending, dan kita mengambil contoh Casablanca ni disebabkan sisi populariti dia telah membuka mata ramai orang, telah membuka mata kita sendiri, yang mana bahasa Arab dengan bahasa Melayu ni bila digabungkan menjadi lagu tu sedap. Dan juga ialah ada ciri-ciri dia punya komposisi lagu tu pun memang mesra di telinga, catchy dan sebagainya. Mungkin Aisyah ada macam
teringin nak buat cover ke lagu ni? Cover maksudnya lagu, nyanyi semula versi Aisyah dengan lenggok-lenggok Arabnya macam ni kan. Mungkin apa pendapat Aisyah bila ada lagu Melayu yang macam menggabungkan dengan bahasa lain dengan bahasa Arab ni? Aisyah letak generally sajalah. Kiranya bukan saja bahasa Arab, bahasa lain pun apabila orang campurkan dengan bahasa kita, Aisyah rasa salah satu tingkat apresiasi yang tinggi kerana ianya sangat unik kalau bahasa Melayu boleh dicampurkan dengan bahasa-bahasa asing. Seperti mungkin ada, kalau Aisyah tengok macam Sarah Suhairi pernah mengamukan lagu bahasa Melayu dengan Korea, which is very unique. Dan juga macam-macam lah orang ada buat versi lagu India dia campur dengan bahasa Melayu, dan lagu ini sendiri dengan lagu Arab. Something yang very very unique. Dia menaikkan lagi martabat lagu-lagu Melayu, boleh menjadikan lagu itu menjadi luas. Lagi-lagi kalau mencampurkan bahasa asing seperti bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu, ianya menjadi sesuatu yang macam apresiasi yang sangat-sangat tinggi. Dan Aisyah rasa perkara sebegini boleh kekalkan di kalangan BBNU untuk boleh menjadi salah satu references mungkin di future. Seperti kita tengok Ismail Zani pun dah lama pernah buat benda ni, dicampurkan bahasa English dengan bahasa Melayu, which is very smart. Dan dia juga tulis lagu tu sendiri. Dan Aisyah appreciate bakat-bakat muda seperti ini kerana dia bukan sahaja merubah kita punya rentak industri, tetapi menjadikan ia menjadi ke arah yang lebih baik lah kiranya. Jadi of course benda-benda macam ni Aisyah support. Aisyah nak tak buat satu cover lagu ni? Lagu ni InsyaAllah. Tapi Aisyah tak pandai sangat bahasa Arab, takut merosakkan lagu. Jadi kita nyanyi lagu Jawa je. Dengan lagu Korea je. Lagu Korea kita suka Lalisa macam kat Vincent. Sebab lagu ni viral, dia macam lain macam. Lepas orang ulas tu, ada satu video dekat TikTok pun viral yang yang orang kata dia mengulas tentang penggunaan degup dengan denyut tu. Degupan jantung, denyut tu apa yang berdenyut tak tahu. Kan dia pun kenapa menggunakan perkataan denyut kan, jantung tu. Sampai denyutan jantung kan. Degup jantung. Tapi kadang-kadang bila kita buat lagu ni, kita buat lagu ni kadang-kadang sebutan tu yang membuatkan kita guna sesuatu perkataan tu kan. Kalau kita degup macam denyut, denyut ni macam sedap sikit kan sebut bila nyanyi lagu tu kan. Saya rasa macam bahasa Melayu kan macam banyak perkataan, macam satu perkataan ada dua makna. Macam kita boleh menggunakan banyak perkataan untuk satu benda. Betul tak? Betul. Bagi Aisyah tak ada masalah kalau kita tulis lagu. Bagi Aisyah sebenarnya memang vocabulary dalam English pun kadang-kadang past tense, present tense, future tense pun penulis lagu tulis campur-campur rojak. So it doesn't matter. Kalau ada timbul kontroversi seperti ini, mungkin bagus beliau alert dengan benda tu. Sebab beliau pun adalah salah satu cikgu Aisyah semasa Aisyah tuition dulu dekat sekolah menengah. So memang she is very detail. Jadi Aisyah appreciate kalau dia boleh kiranya memberi correction kepada lagu-lagu seperti ini. Tetapi again, kita tak payah fikir dalam-dalam sangat. Kalau lagu tu dah catchy, kita dengar sahajalah kan. Layan je. Tapi mungkin kerana beliau adalah cikgu yang sangat telus dan juga cikgu yang ingin menegakkan kebenaran kan. Jadi tidak salah juga kita mendengar dia punya ulasan sebagainya. Kita terima saja pendapat orang, mahu lagu itu menjadi sebegini ke, lirik dia macam tu ke, salah-salah. Kalau kita dengar okey saja. Tapi kalau ulasan dia logik, okey kita terima sahaja. Sebab kita selaku penulis lagu ni, Aisyah wakil antara penulis-penulis lagu, kita memang kadang-kadang tulis lagu bukan berdasarkan bahasa Melayu yang macam SPM. Kita tulis lagu seperti pantun. Tetapi of course ayat tu kadang-kadang kiranya tidak logik. Dan juga kadang-kadang macam contoh istimewa, kita kena cari perkataan yang lain daripada istimewa. Sebab melodi tu ada beberapa kosakata juga nak buatkan istimewa. So kita, itulah perkara yang agak sukar untuk kita nak cari perkataan tu. Jadi bagi Aisyah, selagi karya tu diterima orang, kalau ada silap-silap sikit mungkin kita cuba betulkan di masa hadapan. Itu sajalah yang Aisyah boleh kata. Okay, tiada salah, tiada betul. Aisyah, kita di minit-minit terakhir untuk podcast Borak Sini Habis Ini. Mungkin harapan Aisyah Retno untuk lagu Sutra ni.
Okay, harapan Aisyah untuk lagu Sutra, semoga semua terhibur dengan lagu Aisyah sebab ini adalah julung-julung kali yang Aisyah akan bersinden. Bersinden ni dance Bersinden tu Bersinden. yang Aisyah buat macam dekat big stage yang latih Oh, tu okay. yang Gaya sikit. Gaya sinden ni macam mana? sinden ni nyanyian. Nyanyian. Okay, Nyanyian. contoh dia Dia macam part bertaranum mana? gitu. Okay. Contohnya dekat Sutra, Hangalangot. Oh, tiba-tiba tak ada suara. Ulang balik. Hangalangot berpesan tanpa tepi. Lengser wangi. Seram lah lagu ni kalau dengar malam-malam. So, Tengok cerita ni dekat Netflix baru je semalam tengok Incantation Oh, cerita Jepun Cerita Taiwan Taiwan. yang dapat kutipan tinggi juga dekat Taiwan. Ya. Aisyah cerita dapat tu iklan something something dia siap dia ajar kita suruh buat benda ni kan. Tu baca dia punya apa? Dia macam Baca Aisyah tak baca tengok dia punya lagi. mantra Best, tu. Kalau nak tengok baik tengok dengan kawan-kawan ke dengan ibu ke. Boleh tengok Jangan tengok seorang. Boleh tengok seorang. Aisyah dengar cerita tu seperti cerita Turki yang seram juga kan, yang pakai mantra-mantra tu. Dia guna mantra. Tetapi berbalik kepada lagu macam- Aisyah, lagu tu tiada mantra. Ada mantra tapi lengguk-lengguk dia. Yang Aisyah nyanyikan tu Dia macam tadi kita teringat dengan cerita satu lagi KKN tu. KKN. tu. Tak tengok tu. KKN pun ada banyak Tu pun ada sinden juga. scene. Okey, lagu cabaran untuk lagu Sutra ni macam mana? Mungkin dia dekat nak belajar menari pun satu hal. Ya, betul. Aisyah menari satu malam saja. Satu Dan malam semuanya sebenarnya last minute. Seperti Word juga. Word pun sebenarnya last minute. Lagu last minute. Sutra pun lagu last minute juga. Sebab mungkin inspirasi last minute ni mungkin yang macam buat kita lebih semangat untuk nak hasilkan karya tu kan. Jadinya cabaran-cabarannya ialah pastinya Aisyah membuat sinden tu, teknik sinden tu bukan senang sebab Aisyah bukan penyanyi tradisional, lagi-lagi penyanyi tradisional Jawa. Memang basic dia kena dalam dan alhamdulillah Aisyah mendapat tunjuk ajar daripada ibu Aisyah sendiri yang sangat pandai bersinden dan juga daripada kawan beliau lah untuk mendapatkan lirik tu. Sebab lirik Jawa ni kita tak boleh senang-senang letak je. Macam tiba-tiba letak West Mangan, tak sedap lah. Dia kena something yang puitis dan masuk-masuk derajat yang agak tinggi. Seperti penulisan lirik untuk bahasa Jawa tu pun antara salah satu cabaran juga sebab sangat susah untuk Aisyah nak cari perkataan yang kiranya puitis dan Aisyah mendapat pertolongan daripada kawan ibu Aisyah untuk buat lagu tu lah yang dari segi lirik sinden tadi tu. So lirik dia tak seram sebenarnya. Hangalangut berbasan tanpa tepi tu maksudnya kita berhalusinasi tanpa tepian. Sebab lagu ni kan semangat, kiranya macam kalau boleh you sebagai seorang wanita jangan berhalusinasi di masa lampau, you semangat untuk masa hadapan, macam tu lah. Jadinya cabaran lain yang Abang Budi kata tadi, of course dari segi untuk praktis menari, kerana Aisyah mungkin alhamdulillah dah biasa dekat big stage dengan Abang Napi selaku koreografer Aisyah dekat big stage untuk menari dalam waktu yang singkat. Jadi mungkin alhamdulillah dah terbiasa dengan rentak tu. Terima kasih dekat big stage. Jadi Aisyah pun mengambil salah satu koreografer yang agak luar biasa juga, namanya Abang Buje, untuk mengajar Aisyah menari untuk music video Aisyah. Dan alhamdulillah kami menjayakan music video dalam waktu sehari. Dan juga cabaran yang terakhir adalah untuk Aisyah kiranya educate orang, memperkenalkan orang tentang lagu-lagu tradisional sebeginilah. Kerana ianya mungkin ada certain orang yang macam takutnya dengar lagu-lagu macam ni kan. Tapi sebenarnya lagu ni agak catchy dan chorus dan sebagainya. Dan insyaAllah Aisyah harap orang menerima karya yang baru, bukan ballad meruntun jiwa tetapi lebih kepada traditional EDM. InsyaAllah. Okey, kita tak lepas juga nak buat trend untuk lagu Sutra ni kan. Betul tak? Bila dah ada gaya tarian tu, mesti ada part yang Aisyah akan promote dekat TikTok juga. Adalah kan? Ada. So hashtag dia apa? Hashtag dia Sutra. Sutra? Sutra saja. Sutra challenge. Sutra challenge. Belum ada lagi official Belum challenge lagi. sebab soundbite dia baru keluar dekat TikTok. Tetapi Aisyah ada upload juga Aisyah punya dance practice dah sikit. Jadi mungkin kalau ada orang yang sudi boleh cuba tarian tersebut. Susah Susah. Tarian tu agak mencabar. Agak mencabar. Dia macam ala-ala K-pop macam tu kan. Sebab Aisyah ingin mengikuti trend K-pop juga sebab kita jangan ikut sangat dance kalau K-pop TikTok. ramai orang suka ni. InsyaAllah. Sebab macam tarian K-pop pun sebenarnya tak
koreografi dia bukan senang kan, Ha. tapi orang ikut juga sebab semangat tu. So insyaAllah Aisyah rasa dengan tarian Aisyah yang ke arah sebegitu, orang boleh sudi untuk cuba-cuba lah berlatih menari. Okay, untuk hari ni 29 Julai, you guys boleh tengok lagu Sutra dekat YouTube. Dekat YouTube Aisyah Retno. Aisyah Retno. Yang belum lagi subscribe tu, minta-mintalah subscribe Thank YouTube you, Aisyah Retno. Tengok dia punya music video. Yeah. Dah dirakam. Sudah Dirakam dan disediakan pada jam berapa ni? 29 hari bulan Julai 29 ni. Julai ni pukul 9. Pukul 9 malam. 9 malam. Lagu dah keluar dah 12 AM tadi. Maksudnya lepas korang menonton podcast ni, pergi cari nak tengok secara lebih lanjut macam mana Aisyah Retno bersindan dan juga menari ala Jawa. Jawa campur Korea. Kita cakap apa? Jako Jaria. Japop. Japop. Okey, boleh dengar juga dekat Spotify. Boleh dengar dekat semua streaming, Apple Music dan sebagainya. Untuk orang Johor juga. Orang Johor ramai Jawa kan? Nama dia Kelantan ada Jawa ke? Ada. Jawa Celuk. Jawa Celuk. Ada. Tapi Aisyah tahu orang Jawa banyak dekat Pahang dan Johor Betul lah tu. Kalau Jawa, Johor lah banyak. Johor banyak. West. Mawi ramai lah. Ya. Jawa-Jawa yang orang kata pandai menyanyi kan. Tiara Jacqueline pun Dia orang Jawa rasa dia banyak hasilkan karya Jawa-Jawa kan, dia Macam suka. Asmaradana, Puteri Gunung Lendang So Aisyah sangat mendolakan Datin Sri beliau. apa kata next I love you. dia boleh berlakon, menari boleh, menyanyi boleh. Dah lulus. Amin. Merong Mahawangsa 2. Hiba. Dah tengok Mak Kilau? Oh, amazing. Dah tengok Wow. Best. Itulah Aisyah. Sebenarnya Mak Kilau lah Menakjubkan. memberi inspirasi Aisyah untuk teruskan karya sutra Aisyah. So Mak Kilau macam dia ala-ala macam silat Jawa juga kan, sikit-sikit kan. Yang penting tema dia tu pahlawan. Untuk ni kalau tu Mak Kilau pahlawan lelaki. Sutra ni woman empowerment Yes, betul. Women empowerment. Yeah. Sebenarnya semangat. Kalau baru bangun tidur tu lemah longlai dengan lagu sutra terus semangat. Okay, last quote kita hari ni daripada Aisyah Retno. Quote Quote apa tu? Women empowerment lah. Okay, women empowerment Aisyah. Ni lah macam kata-kata semangat tapi secara ringkas. Okay, go. Kita sebagai seorang manusia, specifically sebagai wanita, kita adalah bagaikan sutra. Kita mungkin kelihatan lembut di luar, tetapi batin kita susah untuk dicerakinkan. Gitu. Women empowerment dalam lagu sutra terbaru daripada Aisyah Retno. You guys boleh tonton music video pada 29 Julai Yes Zah. Check it out. Thank you so much Aisyah Retno. Budi. Jiran saya yang orang kata setiap kali kita undang untuk podcast, jom Abang Budi. Tahniah untuk kelahiran baby baru awak ni Sutra. Semoga terus mendunia selepas ini. Dan kita harapkan kerjaya awak sebagai pelakon, pengacara, menyanyi, songwriter semua sukses. Kita nak tengok Aisyah Retno sukses suatu hari nanti membawa piala kemenangannya. Ya, Alhamdulillah. InsyaAllah. Tak lama lagi ada AIM tau. AIM? AIM. Apa tu? Anugerah Industri Music. Aisyah Kita dah lama tak ada AIM. dia nak buat balik kan? Dia nak buat balik. InsyaAllah nama awak tertera di situ. Wow, amin. InsyaAllah, amin. InsyaAllah, Budi. Kita nak tengok generasi muda yang berbakat ni orang kata membawai satu nafas baru dalam industri muzik kita. You guys jangan lupa. Bye-bye. Assalamualaikum. Podcast Borak Sini habis sini. Bye-bye.